Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Apa khabar Ustaz? Ustaz? Sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Ceria Ustaz hari ya, ni, insya-Allah. bersama dengan tetamu istimewa yang kita nyatakan Bawakan. tadi, itulah Yang Berhormat Datuk Ustaz Idris Ahmad, Ahli Parlimen Bagan Serai, yang juga merupakan Naib Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS, yang kita tampilkan di studio kita ini, dan kita akan bicarakan beberapa topik-topik yang sama-sama kita cuba hangatkan studio kita ni, siap kita, dengan topik-topik santai yang dekat dengan masyarakat, insya-Allah, dan pastinya juga dekat dengan rakyat Kemaman kita ni Ustaz, kerana kita mood pilihan raya ni di Kemaman kita ni, walaupun 3 kali pilihan raya setahun Ustaz. Dan alhamdulillah, dan nampak cuaca pun macam semakin nak masuk ke fasa dia dah ni, musim tengkujuh ni. Kita doakan semoga ianya dipermudahkan, insya-Allah. Ustaz sendirilah, pilihan raya Kemaman ini sendiri, pandangan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tuan dan Puan moderator pada hari ini. Dia panggil Brodin dan Sisiat. Brodin Sisiat. Datuk. Broding. Brodin. Brodin. Sisiat. Podcast kita. Ni Brodin, ni Sisiat. Sisiat. Podcast kita. Okey. Terima kasih. Apabila melihat tentang keputusan yang telah dibuat oleh mahkamah, pilihan raya akan diadakan semula, maka pada kita anggap ini satu keputusan, kita terima ini keputusan mahkamah, walaupun pada anggapan kita ini merupakan satu bentuk pembaziran, pembaziran, kerana saya ingat mungkin makan kos secara langsung dan tidak langsung berpuluh juta apabila setiap PRK diadakan. Walaupun kita tengok keadaan keputusan pilihan raya umum baru ni di peringkat parlimen ni 27,000, bukan 27 undi. 27,000 lebih. Majoriti yang dimenangi oleh Fadil Ustaz Alias. Maka sudah tentulah tak sepatutnya berlaku, tapi tak apa, kita terima putusan dia. Dan insya-Allah apabila diisytiharkan untuk diadakan semula pilihan raya ini, maka saya dan juga pimpinan PAS, kita merasakan kita akan buat yang terbaik, bukan saja untuk kita dapat majoriti 27,000, kita berusaha untuk increase lagi lebih daripada 27,000, kerana berdasarkan kepada satu performance yang ditunjukkan oleh Fadil Ustaz Alias dulu selama 5 tahun, 6 tahun yang mewakili Parlimen Kemaman, baik, tapi baru ni oleh keunzuran yang ada pada diri dia, maka Dr. Sam pula ditonjolkan untuk menjadi ahli parlimen, untuk menjadi calon di peringkat Parlimen Kemaman dalam PRK ni. Maka tentulah satu perkara yang kita dapat lihat, yang pertama, tidak banyak kerja lah untuk penerangan kita memperkenalkan calon kita, kerana dia sudah pun terkenal, tak perlu kita nak perkenal lagi. Dan yang keduanya, rakyat sudah tentulah di sini agak beruntung, kerana mereka memperolehi seorang bakal dapat ahli parlimen yang juga seorang menteri besar. Ini satu kelebihan yang tidak dapat kepada orang lain. Dan yang ketiganya, dia juga merupakan orang yang akan menjadi penghubung antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Walaupun kita tahu apa yang diperintah di peringkat pusat tu bukan kerajaan yang sealiran dengan kerajaan negeri, tapi kita harapkan satu hubungan dalam bentuk konsep federalisme ini diterima dengan baik. Maka tentulah Dr. Sam ni adalah merupakan menjadi penghubung yang agak formal, yang di dalam parlimen dan di luar parlimen di sana. Maka insya-Allah pada saya tidak mempunyai kerumitan yang agak berat kepada pihak PAS dan juga Perikatan Nasional untuk mengekalkan kerusi di Kemaman, insya-Allah. InsyaAllah. Betul, jadi insyaAllah jelas apa yang
dihuraikan oleh Ya. yang berhormat tadi berkenaan dengan PRK Kemaman. Dan kalau kita melihat Datuk sendiri, berkenaan dengan PRK Kemaman ini merupakan tumpuan satu Malaysia sedang menumpu dan juga sedang seperong rapat ni di bumi Kemaman ini dengan calon yang ditunjukkan oleh PAS sendiri, dan sehinggakan ada yang merasa satu ketakutan lah daripada pihak lawan sendiri dengan calon yang dihantar oleh Parti Islam Malaysia PAS, sehingga ada yang menimbulkan fitnah yang mengatakan bahawa PAS ini ketandusan calon sehingga meletakkan MB sebagai calon di peringkat Parlimen Kemaman ni. Boleh Ustaz kongsi sikit? Jadi kalau itulah naratif yang dibawa oleh parti lawan kita, maka seolah-olah dia juga menempelak bagaimana di pihak dia sendiri. Di Pulau Pinang, Ketua Menteri dia juga merupakan seorang ahli parlimen. Selangor juga merupakan Ketua Menterinya juga seorang ahli parlimen. Dan Negeri Sembilan juga merupakan Ketua Menterinya juga yang merupakan seorang ahli parlimen. Jadi itu hujah-hujah yang orang panggil dangkal sangatlah. Hujah tu hujah politik yang dia nak perkecilkan tentang mentaliti yang ada kepada pengundi-pengundi di Kemaman. Malahan juga dia juga telah menempelak 3 orang menteri besar dan juga ketua menteri di pihak Pakatan Harapan itu sendiri. Jadi itu satu hujah yang tidak boleh diterima. Dan kita melihat juga bagaimana sokongan khususnya Melayu, khususnya kelompok Melayu akhir-akhir ini sejak dari pilihan raya umum ke-14 sehingga pilihan raya negeri baru-baru ini dan juga pilihan raya kecil baru-baru ini juga, kita menyaksikan bahawa sokongan Melayu ini terus bertambah-tambah kepada Perikatan Nasional dan juga PAS ini sendiri, Yang Berhormat Ustaz. Jadi boleh Yang Berhormat Ustaz kongsikan kepada kita semua bagaimana semangat Melayu dan juga Islam ini dapat kita terus terapkan dan memastikan calon kita di Kemaman ini bukan hanya untuk orang Kemaman saja, dan sebenarnya ini merupakan pentingnya untuk orang Kemaman memilih calon ini dengan majoriti yang lebih besar sebenarnya untuk membawa kepada signal kepada kerajaan itu sendiri bahawa pentingnya Melayu Islam itu sendiri dan juga bagaimana pentingnya kuasa Melayu itu berada di Putrajaya itu sendiri. Okey. Realiti politik ni mesti yang dominannya ataupun yang kita dapat mempengaruhi pengundi-pengundi yang majoriti penduduk yang ada di negara kita. Maka setentulah kita tak dapat nafikan di negara kita ni hampir 65% ialah terdiri dari kalangan orang Melayu putra Islam. Maka sebab itu dengan trend yang ada pada hari ini, Pakatan Harapan masih lagi mendapat sokongan yang agak kecil daripada orang-orang Melayu. Lebih kurang dalam 11% saja kalau kita tengok di dalam pilihan raya umum yang lalu. Dan trending ini masih kekal waktu pilihan raya Kecil. negeri, 6 negeri baru ni. Maka sebab itu pada kita ialah apabila dia tidak mendapat sokongan yang padu dari kalangan penduduk rakyat yang tadi majoritis ni, sudah tentulah soal kestabilan dalam politik ni tidak akan berlaku. Maka inilah saya ingat satu-satunya kerajaan yang tidak mendapat sokongan dari kalangan orang-orang Melayu Islam majoriti. Dan saya yakin dan percaya juga meletakkan bekas Panglima Tentera juga salah satu daripada usaha mereka untuk nak beritahu bahawasanya mereka nak menarik sokongan dari kalangan orang-orang Melayu untuk pegawai kerajaan dan sebagainya, nak menunjukkan bahawasanya Pakatan Harapan UMNO Barisan Nasional DAP ini juga merupakan orang yang pentingkan kepada soal Melayu Islam ni. Tapi rakyat sudah dapat membaca keadaan berlaku, lebih lagi apabila hampir setahun pemerintahan di bawah Pakatan Harapan DAP UMNO ni, maka rakyat sudah dapat nilai, bukan lagi menimbulkan orang kata keselesaan, malahan keresahan-keresahan yang berlaku kepada penduduk di sini. Maka kita yakin dan percaya ianya juga merupakan satu daripada peluang kepada kita juga untuk nak ngautkan lagi sokongan dari kalangan orang-orang atas pagar, terutama dari kalangan penyokong-penyokong, masih ada sisa-sisa baki
yang ada bersama-sama dengan UMNO selama ini, mereka pun telah ditipu. Kerana sebelumnya mereka ditipu kerana mereka kata no UNWA, no DAP. Tiba-tiba lepas pilihan raya mereka boleh bersekongkol dengan DAP, dan banyak isu-isu yang menyentuh terhadap kepentingan orang-orang Melayu, kepentingan orang Islam. Dulunya kita lihat UMNO yang agak lantang, kita bab-bab ni kita senada dengan mereka. Tapi apabila mereka telah duduk dengan kerajaan duduk bawah DAP, yang kita tahu DAP hanya dominan di dalam kerajaan yang menentukan hala tuju negara pada hari ini, maka tentulah ini yang menjadikan satu orang kata kekecewaan dari kalangan penyokong-penyokong sendiri. Maka kita harapkan kemaman ini menjadikan satu lagi uji kaji kita nak dapat lihat bagaimana soal perpindahan undi daripada orang-orang UMNO kepada Pakatan Harapan itu tidak berlaku, malahan mereka akan bersama-sama dengan kita. Jadi insyaAllah saya rasa jelaslah apa yang disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk sebentar tadi. Dan juga kalau kita tengok sendiri, Yang Berhormat Datuk juga merupakan ahli parlimen yang berada di dalam Dewan Rakyat. Dan kita melihatlah hari demi hari, kita melihat semakin kerajaan yang ada pada hari ini tidak mampu untuk menjaga Melayu Islam itu secara tuntasnya lah kita lihat. Dan kalau kita lihat baru-baru ini dengan isu Palestinnya dan juga isu Gazanya, anak-anak di sekolah tidak dibenarkan bertakbir, baca doa kuno apa semua tu, mungkin Yang Berhormat Datuk boleh komenlah berkenaan dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Inilah merupakan satu lagi perkara yang rakyat menyaksikan. Dan rakyat akan mengadili kecenderungan untuk sokongan politik mana-mana. Dan maka tentulah yang selama ini bersama-sama dengan Perikatan Nasional akan lebih kuat, yang juga kita berusaha untuk nak menarik sokongan-sokongan yang masih ada berbaki kepada Pakatan Harapan ini untuk bersama-sama dengan kita apabila melihat dengan keadaan yang tadi mereka tengok, maka tentulah yang tidak boleh diharapkan lagi untuk nak menjaga kepentingan mereka ini bukanlah Pakatan Harapan, malahan untuk menjaga isu-isu ini ialah daripada Perikatan Nasional. Yang ada di sana ialah PAS dan juga Bersatu yang merupakan tonggak yang berada di sana. Suka saya ingatkan bahawa apa kita bercakap tentang soal berkenaan dengan suara-suara majoriti dari kalangan orang-orang Melayu, orang-orang Putera Islam sini, bukan berarti kita nak memberikan satu bentuk penindasan kepada orang-orang bukan Islam. Selalu saya tekankan dalam dialog-dialog yang ada di kalangan orang bukan Islam, saya bagi tahu selagi Melayu ni kuat berpegang dengan Islam, selagi itulah kamu akan terasa aman dan terpelihara. Kerana pada kita ialah apa yang kita lakukan ini dia ada kaitan dengan soal selepas mati, soal dosa, soal pahala, soal syurga, soal neraka. Kami tidak boleh buat zalim kepada kamu. Bukan kami takut soal kami tak dapat undi, tapi yang paling kami takut kali ialah selepas daripada mati. Sebab tu mereka tidak perlu takut bila kita bercakap bab-bab berkenaan dengan soal kedaulatan Islam, kedaulatan agama itu sendiri. Saya kira menarik perkongsian yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Ustaz kepada kita semua pada hari ini. Dan kita melihat juga bagaimana sebelum ini Yang Berhormat Ustaz berada di dalam kabinet, dan kita melihat juga bagaimana situasi kini seperti mana yang Sisiak katakan tadi, itu satu kementerian yang lain itu juga berbagai isu-isu keluar je saja apa statement daripada menteri ataupun timbalan menteri dan sebagainya, pastinya akan menjadi polemik dalam kalangan masyarakat membincangkan. Dan kalau kita tengok emoji, kalau Facebook warta yang dikeluarkan akhbar berkaitan tajuk perbincangan oleh menteri dan sebagainya, emoji suka, gelak dan sebagainya daripada masyarakat umum ini menunjukkan bahawa kerajaan pada hari ini dalam keadaan lemah. Dan boleh Yang Berhormat kongsikan bagaimana sebenarnya struktur kabinet itu berfungsi dan sebagainya, dan kita melihat bagaimana kini kabinet itu seakannya lemah, dipimpin oleh lemah juga. Dan
kita tengok masuklah juga di parlimen sendiri pun kan. Yang banyak untuk pertahankan kerajaan pada hari ini adalah dari kalangan ahli-ahli parlimen DAP saja. Yang kawan-kawan kita dari kalangan UMNO, PKR sendiri pun tidaklah segairah seperti begitu. Yang keduanya kita dapat tengok bagaimana tindakan-tindakan mereka di dalam soal, terutama dalam soal sosial ekonomi pada yang berlaku pada hari ini, soal tekanan kehidupan rakyat pada hari ini. Kita nampak tidak adanya satu, orang kata apa, cadangan-cadangan yang atau tindakan-tindakan yang tuntas, tindak-tindakan yang konstruktif untuk memastikan rakyat ini terbela. Sebaliknya kadang-kadang lebih kepada soal untuk tindakan, sebagainya. Dan kan sudah berlaku setahun. Kalau berlaku awal-awal tidak apa. Kita orang dapat membandingkan bagaimana keadaan waktu Perikatan Nasional mengambil alih waktu tu, keadaan berlakunya dengan suasana kita tengok krisis kesihatan yang tidak pernah berlaku. Selalunya orang berlakunya ialah krisis ekonomi, krisis politik, itu biasa. Tapi bila masuk satu lagi krisis kesihatan tidak pernah berlaku. Yang tidak, kita pun tidak ada kita tidak ada term of reference untuk reference macam mana untuk nak handle berkenaan dengan krisis kesihatan ini. Namun alhamdulillah dengan kudrat, dengan iradat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, maka kita mampu untuk kita nak handle masyarakat ketika itu dengan beberapa pakej-pakej stimulus yang untuk memastikan di atas meja rakyat itu terdapat makanan, terdapat minuman sebagainya. Kita kena ingat suasana begitu kritikal sebenarnya. Tapi alhamdulillah, pasal apa? Pasal boleh dikatakan setiap hari ada jawatan kuasa ini mesyuarat, kabinet bermesyuarat untuk nak pastikan supaya keadaan rakyat ini terjamin untuk mereka mendapat. Mana kita seriusnya, sepatutnya mereka juga berlaku begitu. Kadang-kadang ini kita tengok apa yang semua rakyat boleh dapat lihat hari ini, keadaan tidak berlaku kepada kabinet yang ada pada hari ini. Itulah bagaimana kita melihat situasi kerajaan yang ada pada hari ini. Agak mencemaskan sebenarnya, yang mana ia akan menekan sebenarnya rakyat di peringkat bawah ini, khususnya di bawah, di kampung-kampung dan juga di miskin bandar sebenarnya. Dan bukan hanya itu saja, kelompok-kelompok medium di bandar juga cukup terkesan sebenarnya dengan apa yang berlaku pada hari ini. Dan yang berhormat Ustaz, mungkin boleh juga kita kongsikan kepada pendengar-pendengar kita yang bersama dalam siaran kita ini, bagaimana pentingnya untuk kita orang Melayu dan semua pengundi khususnya di Kemaman ini sendiri untuk memastikan undi calon PAS Dr. Sam ini pada 2 Disember nanti. Okey, pertamanya anggaplah walaupun ini merupakan satu pilihan raya kecil yang tidak pun boleh untuk nak merubah kerajaan, kita ada arti kata yang lain untuk mencukupkan bilang ahli parlimen ke sebagainya, tetapi ianya mempunyai makna yang besar kepada hal-hal berkaitan dengan soal perubahan-perubahan agenda-agenda politik yang seterusnya itu akan berlaku apabila dengan keputusan PRK Kemaman ini. Terutama kita nak melihat satunya ialah bahawa rakyat masih lagi menolak kerajaan Pakatan Harapan DAP UMNO ini. Yang kedua, mereka tidak boleh menerima terhadap negara ini yang mereka lihat yang telah didominasikan oleh DAP. Ini rakyat tidak boleh untuk nak menerima. Tak terima. Yang ketiga, rakyat dapat melihat, mereka boleh membezakan antara kerajaan yang dipimpin oleh Perikatan Nasional sebelumnya itu agak berbeza dengan apa yang dipimpin selama setahun dipimpin oleh kerajaan PMX pada hari ini. Maka sebab itu ini yang ketiga. Dan yang keempatnya, insya-Allah kita juga akan nak pastikan bahawa anak muda masih lagi
bersama-sama dengan Perikatan Nasional, kerana undi yang mereka beri di peringkat parlimen, di peringkat pilihan raya negeri baru ni, mereka akan tunjukkan juga dalam bentuk optiknya, kami orang muda, kami tidak boleh terima tentang kerajaan yang dipimpin oleh PMX, dan mereka tetap untuk bersama-sama dengan Perikatan Nasional. Dan yang kelimanya, di sinilah juga kita akan dapat tengok bagaimana kerajaan yang selama ni cakap soal transparent, soal good governance, soal kebebasan media, soal hak pedalisme, sebagai kita akan tengok mereka ini, mereka langgar semua apa yang mereka cakap, dan mereka akan tak buat apa yang mereka sebut. Soal mereka nak buat apa, soal untuk membuat satu perubahan sebagai yang tidak berlaku di dalam pilihan raya kecil PRK ni. Ya, betul Sisi. jadi insyaAllah jadi kita mengharapkan kepada seluruh rakyat Kemaman, kita sama-sama buktikan 2 Disember nanti kita akan menghantar calon daripada Parti Islam Malaysia PAS, iaitu Dr. Sam, calon petak nombor 2 kita ke sidang parlimen insyaAllah. Ya, Dan masa juga tidak mengizinkan ya, sebenarnya, betul. Sisi, kerana kita agak kesuntukan masa, dan juga Yang Muhammad Ustaz juga perlukan masa rehat sebenarnya. Agak padat dari parlimen terus balik ke kawasan di Bagan Serai, dan terus pula ke Kemaman ini, dan perlu kembali lagi ke parlimen untuk sidang parlimen. Jadi mungkin kata-kata akhir daripada Yang Muhammad Ustaz kepada pengundi-pengundi di Kemaman, dan juga kepada pengundi yang berada di luar untuk mengundi Dr. Sam, calon nombor 2 kita pada 2 Disember nanti. Sekaligus Datuk, mungkin juga Datuk boleh conclude sekali bersama dengan, ada yang mengatakan tak apalah calon kita ni menang besar dah kalau semua yang mengambil sikap mudah seperti itu. Okey, pertamanya pesanan saya ialah bahawa insya-Allah dengan izin Tuhan, InsyaAllah kita akan dapat kemenangan. Pada saya ialah saya tidak mahu di kalangan para pengundi overconfident, sampai tak nak keluar mengundi. Ini satu tanggapan yang salah. Sebaliknya kita mesti jadikan untuk kita buktikan bukan saja kita menang, tetapi malahan kita menang dengan lebih daripada majoriti yang kita dapat sebelumnya. Itu satu. Saya tak nak ada overconfident. Yang kedua, ibu bapa pada bermula saat ini kena call anak-anak yang berada di luar, pastikan mereka ini balik untuk mengundi pada 2 Disember nanti. Dan yang ketiganya, kita mengharapkan juga semua jentera-jentera kita yang menjadi penyambung lidah kepada perjuangan PAS dan juga Perikatan Nasional untuk bercakap dan juga menulis di media sosial. Asalkan tuliskan apa saja, jangan fitnah sudah. Kita tuliskan apa saja untuk kita nak menyampaikan apa yang kejayaan success story yang ditunjukkan oleh Negeri Terengganu yang dipimpin oleh Dr. Sam, yang juga merupakan calon PAS pada kali ini. Yang keempatnya, jangan lupa yang lebih penting sekali ialah Dewan Rakyat. Itu Dewan Rakyat, sebenarnya kedai kopi itu Dewan Rakyat. Di sempat saya di sidang di Kuala Lumpur itu nama parlimen. Dewan Parlimen. Dewan Rakyat ni sebenarnya itu yang paling penting untuk kita berbicara soal politik, untuk kita pecahkan minda, bawa beberapa isu, kerana Dewan Rakyat ni dia tidak ada orang kata peraturan, mesyuarat sebagainya, tidak ada standing order, tidak ada speaker tak ada. Boleh bercakap everything, apa-apa isu yang kita nak bercakap, masa pun tidak terhad kita nak bercakap. Ini sebenarnya Dewan Rakyat. Bercakap dengan baik untuk kita berhujah dengan kawan-kawan kita, rakan-rakan kita daripada parti lawan, untuk kita kemukakan hujah, mereka juga kemukakan hujah, kita kemukakan hujah. Yang penting kita bawa fact and figure, fakta, data yang bukan auta, yang boleh kita berikan kepada kawan-kawan kita sebagai pengundi-pengundi yang berada di dalam parlimen Kemaman nanti. Dan saya yakin dan percaya insya-Allah 2 hari bulan nanti penduduk rakyat Kemaman yang menjadi tumpuan masyarakat bermula pada hari ini sampai pada 2 hari bulan menjadi tumpuan untuk mereka mensaksikan bahawasanya rakyat Kemaman berazam, bertekad
untuk memastikan dengan 32-0 di peringkat DUN kita kekalkan dan 8-0 juga kita kekalkan. Artinya 4-0. Artinya 40-0 akan dilengkapkan oleh pengundi-pengundi yang berada di Kemaman ini. Artinya, arti kata yang lain, jangan pecah telur. Jangan pecah telur, pastikan 40-0 kita akan bersama-sama untuk meniupkan gelombang ini. Dan gelombang Kemaman ini akan juga kita tiupkan, memberikan semangat kepada pengundi-pengundi di luar daripada Kemaman dan juga Terengganu, insya-Allah. 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 Hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kesimpulan yang cukup padat sebenarnya. 4 kesimpulan yang dirumuskan oleh Yang Berhormat Ustaz kepada kita sebentar tadi merupakan satu semangat, tiupan semangat kepada semua pengundi-pengundi di Kemaman ini khususnya, dan menjadi satu momentum kepada kita di Kemaman ini, pengundi-pengundi di Kemaman khususnya, untuk mengekalkan Kemaman ini, kemenangan di Kemaman ini, dan pastinya 40-0 seperti mana Yang Berhormat Ustaz katakan tadi, dapat kita sama-sama realisasikan, kita jaga betul-betul, dan telur ayam itu tidak perlu dipecahkan, insya-Allah. Dan saya rasa kepada seluruh rakyat Kemaman, besar harapan daripada Yang Berhormat Datuk sebentar tadi, insya-Allah kita sama-sama pastikan 2 Disember nanti sebagai rakyat Kemaman kita memberi undi kepada Parti Islam Muslim Malaysia PAS, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk. Dengan kesibukan masing-masing lagi sempat bersama kami pada hari ini. Okay, silakan Brody. Terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk atas kesudian bersama di studio kita, yang kita kira jadual yang agak padat berada di sini, namun kita cuba selitkan juga, kena masuk juga ke sini untuk bersama di studio untuk kita paparkan dan wawarkan ke media sosial kita untuk dihebahkan kepada masyarakat dan juga kepada seluruh pengundi-pengundi di Kemaman ini khususnya. Dan pelbagai perbincangan yang kita bincangkan sebenarnya tadi tidak cukup sebenarnya untuk kita, banyak lagi persoalan yang kita nak kemukakan, banyak lagi isu-isu yang kita nak bincang sebenarnya, namun atas kesutukan masa yang ada ini, inilah peluang yang ada untuk kita. Harapnya ketika masa nanti dapat kembali lagi ke studio ni, Yang Berhormat Ustaz, untuk kita bicarakan pelbagai lagi topik-topik kepada semua pendengar-pendengar kita di luar. Terima kasih kepada semua yang menonton di luar, dan juga terima kasih banyak kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.